Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, untuk tajuk 8, lokus dalam dua dimensi. So, mula-mula sekali kita perlu tahu apa itu lokus. Okey, mula-mula kamu kena tahu lokus. Lokus ni bahasa mudah dia adalah satu pergerakan. Okey, satu pergerakan ataupun laluan lah. Okey, laluan bagi satu titik. Laluan bagi satu titik. Jadi kalau contohnya ini adalah titik tersebut. Okey. So dia bergerak. Gerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kemari, ke sana. Okey. So yang garisan merah ini adalah dia punya lokus. Lokus. L-O-K-U-S, lokus. Okey. Tetapi sekarang kalau tajuk yang kita sekarang ni adalah dalam dua dimensi. Dua dimensi maksudnya dimensi. Maksudnya dia adalah antara dia berupa lukisan lah. Okay, yang kita boleh lukis. Jadi lokus untuk yang kita belajar sekarang ni, kita hanya fokus kepada dua jenis garisan, iaitu garisan yang berbentuk garisan lurus, straight lines, okay, ataupun melengkung. Melengkung. Sama ada dia adalah bulatan lengkap atau separuh bulatan atau sebahagian bulatan. Tapi dia dalam keadaan melengkung. Okey. So, itu maksud lokus. Lokus, cikgu ulang, lokus adalah laluan, surihan atau apa-apa sajalah, tapi lebih kepada laluan bagi satu titik apabila dia bergerak. Okey. So, lokus ada 5 jenis. Kita fokus kepada 5 jenis lokus. Yang pertama, lokus bagi titik yang berjarak tetap. Berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, satu titik tetap kita namakan sebagai penanda lah, senang. Okey. Titik yang tidak bergerak. Okey, so sekarang ni ada dua titik. Satu yang tidak bergerak, satu yang bergerak. So, kata kunci bagi lokus yang pertama ini adalah yang berjarak tetap. Tak cantik. Kita guna merah. Jaraknya yang tetap. Dan juga dari satu titik. Okey, dari satu titik. Ini adalah kata kunci bagi lokus yang pertama. So, macam mana dia punya bentuk? Kita tengok sini. Lukis dulu dia punya titik tetap. Titik tetap kita label sebagai petak pula. Titik tetap kita buat sebagai warna hitam. Okey. Kemudian lokus akan bergerak sentiasa tetap dari titik hitam tersebut. Contohnya lokus cikgu sekarang berada di sini. Okey. So, ada berapa petak jarak dia daripada titik hitam? 1, 2, 3. 3 petak. So, dia akan bergerak sentiasa 3 petak daripada titik hitam tersebut. So,
kalau kita tengok bila dia bergerak sentiasa tetap, lama-lama bila dia lengkap satu pusingan, dia akan membentuk bulatan. Okey. Jadi lokus bagi titik yang berjarak tetap, dari satu titik tetap dia akan membentuk bulatan. Okey, dia akan membentuk bulatan dengan cantik. Dengan titik hitam tu, satu titik tetap tu akan menjadi seolah-olah pusat kepada bulatan. Jadi, secara kesimpulan, untuk lokus yang pertama, dia akan membentuk garisan melengkung. So, garisan melengkung, macam cikgu cakap tadi, dia boleh jadi sama ada bulatan penuh atau separa bulatan. Okay. So, yang merah ini tadi adalah lokus. Okay. Dan yang hitam itu tadi adalah penanda. So, penanda kita yang mana sekarang? Ini. Ini adalah penanda. Okay. So, ini adalah lokus yang pertama. Kemudian kita tengok lokus yang kedua. Kata kunci bagi lokus yang kedua adalah jarak sama. Kalau yang pertama tadi, jarak tetap. Okey, kalau yang pertama tadi jarak tetap. Tapi yang kedua ni jarak sama dari dua titik. Okey, tadi jarak dia tetap dan satu titik. Okey, yang kedua jarak sama dan dua titik. Okey, jarak sama, besar sama cikgu tulis tu, dan dari dua titik. Okey, dua titik ini adalah penanda yang tidak bergerak. Okey, so kita tandakan dulu dia punya penanda. Kita lukis dulu penanda dia. Dua titik kan? Jadi 1, 2. Okey, ada dua titik di sini. Titik yang pertama dan titik yang kedua. Okey. So, bila jarak dia sentiasa sama, maksudnya garisan tersebut berada di tengah-tengah titik tersebut. Okey, mula-mula dia berada di sini. Tak nampak. Mula-mula dia berada di tengah. Okey. Tapi dia lokus. Bila lokus dia bergerak. Kalau dia bergerak secara bulatan, okey, dia tidak sama jarak dia dengan kedua-dua titik kan? Kalau di tengah ini masih samalah. Tapi bila dia bergerak ke atas, bila dia berada di sini, jarak dia antara titik yang pertama dengan titik yang kedua sudah berbeza. So, dia bukan dalam keadaan melengkung. Okey. Jadi, kalau lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap, keadaannya adalah dalam keadaan garis lurus yang berada di tengah-tengah antara dua titik. So, cuba kita tengok sini. Katakan kedudukan titik tersebut di tengah-tengah. Okey, di sini. Yang cikgu pangkar tu. So, jarak dia 3 unit.
kan? Okey, dengan titik yang kedua pun sama, 3 unit. Itu yang dikatakan jarak sama. Kalau dia berada di atas ini. So, jarak dia dengan titik yang pertama, kalau tengok di sini, 3 unit yang condong. 3 unit condong kan? 1, 2, 3. Okey. Dengan titik yang kedua, 1, 2, 3. Okey. Jadi jarak dia masih sama. Dia tidak tetap. Tapi jarak dia sama. Apa beza yang tetap tadi? Kalau tetap tadi, kalau yang ini, sentiasa 3 unit. Dari awal sampai akhir. Dari dia bermula pergerakan sehingga habis pusingan, sentiasa sama jarak dia. Jarak dia tetap. So, kalau permulaan dia 4 unit, sehingga akhir pun 4 unit. Tapi berbeza dengan yang kedua, starting dia mungkin 3 unit. Tapi bila dia bergerak ke atas, semakin lama jarak dia semakin panjang. Okey? Kalau dia berada di atas ini. So, jarak dia dengan yang garisan yang titik yang pertama tu, contohlah 10 unit. So, dengan yang titik yang kedua juga 10 unit. Jadi, daripada 3, dia sudah naik ke 10. Tetapi jarak dia sama antara kedua-dua titik. Okey, itu beza dia. Jadi, kesimpulan untuk lokus yang kedua adalah membentuk satu garis lurus antara dua titik. So, straight lines lah. Nama BI dia straight lines lah. Okay. Itu yang kedua. Kita teruskan dengan yang ketiga. Apa kata kunci bagi lokus yang ketiga? Kata kunci dia adalah jarak tetap dan satu straight lines. Satu garis lurus. So, kita tulis. Kata kunci dia adalah jarak yang tetap. Macam yang pertama tadi. Jarak tetap dan satu dari dari satu garis. Okey, dari satu garis. So, kita tengok macam mana dia punya keadaan. Kita lukis dulu dia punya penanda. So, garisan penanda dia cikgu letak di sini. Okey, agak panjang. Kemudian, lokus bagi titik yang berjarak tetap. Okey, tetap. Dari awal hingga akhir jarak dia tetap. Kalau dari awal, starting dia adalah 3 unit. Cuba cikgu tandakan di mana 3 unit dari garisan. Sama ada di atas. Sama ada di atas atau di bawah. Okey. 3 unit. Kemudian dia bergerak lagi. Masih lagi 3 unit. So, masih lagi 3 unit di atas. Kita buat di atas dulu. Okey, kemudian 3 unit lagi. 3 unit lagi. Sehingga akhir dia bergerak jarak dia daripada penanda 3 unit. So, dia akan bentuk satu garis lurus. Itu di atas. Di bawah pun samalah. Kalau 3, 3 lah. Okey. Last dia akan membentuk satu garis lurus. Jadi, kita punya lokus bagi lokus yang ketiga ni
adalah straight lines, sama ada di atas atau di bawah penanda. Okey. Yang ini adalah penanda. Dan yang merah adalah locus. Okey, tapi kalau soalan nak 4 unit daripada penanda, so kita lukislah di atas ni. 4 unit. Mana tu 4 unit? 4 unit maksudnya 4 petak lah. 1, 2, 3, 4. Okey. Tapi asalkan dia sentiasa sama. Dari awal sampai akhir berjarak tetap. 4 unit dari awal sehingga akhir. Tetap dia punya jarak. So, garisan kita adalah garis lurus. Jadi macam mana kesimpulan bagi locus yang ketiga? Kesimpulan dia adalah locus ini akan membentuk satu atau dua garis lurus. Sama ada satu atau dua tu bergantung kepada soalan. Kalau soalan inginkan satu garisan saja, so kita lukis satu. Tapi kalau soalan tersebut tidak bagi apa-apa syarat, so kita kena lukis kedua-duanya. Okey. So, yang keempat. Kalau yang keempat, kata kuncinya adalah jarak sama dan dua garis lurus selari. Okey. So, kita tulis jarak dia sama dan dari dua garis selari. Ini yang penting. Selari tu antara kata-kata kata kunci yang penting. Okey. So, kita buat dia punya penanda. Masih ingat penanda? Ini. Dua garis lurus selari ni penanda. So, kita lukis penanda dia. Selari maksudnya dari awal sampai akhir dia samalah. Okey. Selari. Lurus dari awal hingga akhir. Okey. Jadi, kalau kita tengok di sini, jarak bagi dua garisan ini 6 petak. 6 unit. Jadi 6 bahagi 2, 3 unit kan? So, kita tanda 3 unit dari garisan, katakan ini garisan 1, ini garisan 2. So, 3 unit dari 2 garisan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dia berada di tempat yang sama. Di tengah-tengah pula tu sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dia berjumpa di sini. Jadi, bila kita sambungkan kedua-dua titik, kedua-dua yang kita pangkah tadi, kita akan membentuk satu garis lurus. So, maksudnya di sini, hitam ini adalah penanda. Okey. So, locus kita, cikgu padam dulu. Locus kita adalah yang garis merah. Makanya, sakit. Dia akan membentuk satu sahaja garis lurus di tengah-tengah dua garis yang
lari. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, ada sedikit persamaan. Persamaan dia adalah 2 garis. Tetapi garis tersebut bersilang. Okey. So, kata kunci dia jarak sama. Kalau yang keempat tadi jarak tetap. Kalau yang ini jarak sama dan dia bergerak dari 2 garis bersilang. Okey. Jarak sama dari 2 garis bersilang. Tak kisahlah macam mana garisan kamu, asalkan dia bersilang. Okey, cuba kita cikgu buat. 1, 2. Okey, cikgu lukis yang senang dilihat lah. Jadi, kalau garis yang bersilang, bila kita buat locus dia untuk garisan ini, sangat simple. Kita hanya seolah-olah kita belah. Katakan ini ada 4 kawasan lah. 1, 2, 3, 4. So, kita belah setiap kawasan kepada 2 biar sama rata dia punya bahagian tu sama rata lah. Seolah-olah kita lipat. Okay? Seolah-olah kita lipat dia punya garisan tersebut bertemu antara satu sama lain. So, bila kita lukis garisan dia akan membentuk begini. Okey. Kalau yang kawasan yang pertama, gitulah. Garis kawasan yang kedua, kawasan yang ketiga, dan kawasan yang keempat. Okey, jadi mana jarak yang sama tu? Contoh, kalau cikgu letak titik dia berada di sini. Okey, tengok garisan, ini garisan 1, ini garisan A lah. Ini garisan A, ini garisan B. Okey, jarak dia dengan garisan A 4 petak. Okey, jarak dia dengan garisan A 4 petak. Dan dengan garisan B juga 4 petak. Okey, sama kan? Okey, katakan titik dia di sini. Bergerak di sini. So, jarak dia dengan dengan garisan A 2 petak. Jarak dia dengan garisan B juga 2 petak. Jadi, sentiasa sama. Dia punya jarak dia dari garisan A dan garisan B sentiasa sama. Tidak semestinya tetap. Okey, dia boleh berubah. Kalau di sini, dia makin pendek lah jarak dia dengan garisan A dan B. Tapi kalau di hujung, jarak dia semakin jauh. Tetapi, jarak dia dengan A dan juga dengan B adalah sama. Okey, jadi kesimpulan untuk locus yang kelima, dia membentuk berapa garisan? Dia membentuk hanya 1 garisan. 1 garis lurus yang, okey, cikgu guna istilah membelah. Membentuk 1 garis lurus yang membelah 2 garis lurus yang bersilang. Okey, itu saja. Terima kasih.